Selamat sejahtera dan selamat kembali kepada The Lebah Melaya Podcast, dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club. Starting pun dah rocky. So kita semua tahu baru habis game terakhir Bundesliga dan game yang paling boleh dikatakan important, paling mustahak kita menang, iaitu game berlawanan dengan Mainz. Sebelum kita pergi pada game dan result dan semua tu, bersama dengan saya ialah seorang lagi fan yang sangat passionate dan macam saya, macam pendengar yang lain semua, begitu teruja nak tengok klub kita pergi ke atas. Zahin, apa khabar Zahin? Tak baik. Itu adalah jawapan yang paling pendek saya boleh bagi, tapi kita semua tahu yang kita mengharapkan kemenangan, sebab bila kita tengok balik probability yang kita patut menang tu sangat tinggi. Kita bermain di tempat kita sendiri, kita ada rekod yang baik di tempat kita sendiri, dan Mainz pula tidak ada rekod yang baik sebelum-sebelum ni, tapi mungkin ada satu perlawanan yang baik bagi mereka, di mana mereka menang perlawanan menentang Bayern 3-1 tak silap saya. 2-1. Oh, okay. Tapi mungkin dalam podcast yang ni saya mungkin tak nak terlalu moody sangat. Mungkin saya cuba untuk menceriakan keadaan. Mungkin saya nak cerita jugalah yang bercakap tentang podcast ni. Saya nak sentuh sikit yang di mana podcast kita ni setakat ni bagi saya it's heading towards the right direction. I think we have a very good listeners around the world. Around the world, yes. tu yang saya agak terkejut tu. Saya ingatkan bila kita guna bahasa yang agak limited, yang agak mungkin kurang untuk dapat pendengar di luar negara. Tapi bila saya tengok balik insights atau data-data di mana 30 hari yang lepas, dia kumpul semua data, dia kumpul semua pendengar daripada, dia kumpul data-data daripada seluruh negara. Bila saya cek balik sekarang ni saya tengok pendengar daripada Malaysia, seperti biasa kita tahu banyak, tapi sekarang ni berada di tempat kedua. Yang terkejut sekarang ni berada di tempat satu adalah negara United States atau Amerika Syarikat. Saya tak tahu siapa yang mendengar. Saya tahu kita pakai bahasa yang mungkin mereka tak faham, tapi bila Amerika Syarikat yang lagi ramai mendengar podcast kita berbanding Malaysia sendiri, saya rasa agak terkejut. Dan saya rasa berterima kasih banyak-banyak kalau siapa yang mendengar, siapa yang tuning in. I really appreciate it. But so far, macam mana Yudis kita punya podcast tu? Adakah kita makin bertambah baik? Adakah kita heading towards the right direction? Because macam saya nak jadikan podcast ni sebagai satu tempat untuk melatih diri juga untuk bercakap depan orang ramai. Tapi mungkin Yudis ada apa-apa nak cakap ke tentang podcast kita? I think just nak sentuh balik pasal US tu. Kemungkinan pendengar kita dari ialah warga negara Malaysia dan Indonesia yang duduk di US. Kita tahu. Boleh y'all boleh drop a line kepada kita. Kita pun interested lah siapa para pendengar kita nak connected with y'all jugalah. Tapi overall pasal podcast ni, saya rasa of course we are heading in the right direction. Kita lebih berfokus, lebih pandai bincang pasal topik yang relevan, dan saya rasa so far ramai yang rasa connected juga, faham dan also ingin lebih mendengar lagi pasal podcast ni. Walaupun kita bukan profesional, bukan commentator, kita dua orang fan yang borak dan ingin kongsi fikiran kita saja. So I think overall right direction, dan kita start pun
pada second half of the season. Lambat sikit juga, tapi so far so good. Mungkin next season kita akan menjadikan podcast ni lagi meriah, lagi banyak konten untuk para pendengar kita. Tapi saya rasa mungkin sebabkan bila kita buat homework kita untuk tengok balik perlawanan-perlawanan yang berakhir sebelum ni, contoh macam kita tengok formasi sebelum buat podcast, kita tengok kita punya cara attacking, cara defending, sedikit sebanyak memang membantu kita berdua kot untuk memahami lagi macam mana kita punya pemain membuat corak permainan. Itu yang saya rasa, bukan nak kata kita expert, tapi sekurang-kurangnya kami berdua ni, macam mana saya nak cakap, bukannya berpengetahuan lah, tapi sekurang-kurangnya kami berdua ni buat homework yang agak rapi juga. Dan harapnya di episod-episod yang akan datang mungkin kami boleh persembahkan dengan lebih baik, dengan lebih difahami oleh orang ramai. Dan mungkin kalau kita ada masa lebih sikit, mungkin kita boleh kembangkan lagi topik daripada Borussia Dortmund ke Bundesliga juga, supaya sesiapa yang nak mengetahui pasal Bundesliga lagi, mungkin mereka boleh refer pada kita. Satu lagi, bila kita cakap pasal Dortmund kan, overall I mean, bila lepas kita start podcast ni, kita bukan saja berkembangkan knowledge pasal Dortmund sahaja, kita analisa lawan kita juga. So end of the day, kita semakin faham bukan saja satu klub, one by one kita faham setiap klub dalam Bundesliga, dan kita dapat kongsi apa-apa yang kita belajar dan analisa kepada para pendengar lah. So overall ramai yang boleh lebih memahami the game dan lebih memahami Bundesliga, bukan saja Dortmund. So mungkin kita boleh bergerak ke topik seterusnya, tapi saya bagi tahu awal-awal yang selalunya podcast sebelum-sebelum ni saya buat nota yang sangat rapi, saya buat persediaan yang sangat-sangat banyak. Tapi dalam perlawanan ni mungkin sebab terlampau sedih, mungkin ini sepatutnya satu peluang yang boleh kita tengok pemain-pemain kita menjulang trofi. Mungkin ini sepatutnya adalah satu pengalaman yang saya sendiri boleh rasa tengok BVB mengangkat trofi Bundesliga, tapi mungkin kita perlu tunggu di musim hadapan pula. Jadi nota yang saya buat kali ni tidak begitu lengkap. Saya bagi Yudis lah untuk bawakan topik kita ke mana yang kita nak pergi. Okay, saya pun saya takkan sentuh pasal gol banyak sangat, tapi saya memang akan cakap pasal perlawanan lah, sebab perlawanan ni sangat-sangat penting. Dan of course lah, ekspektasi peminat bukan saja di Malaysia dan ramai di City, Dortmund juga yang begitu teruja sebelum game ni. Sampaikan saya ada dengar satu berita yang ada orang dah start jual dah baju champion 2023 Dortmund di luar stadium sebelum game. So macam tu lah. I think bukan saja Dortmund, seluruh Bundesliga, seluruh dunia expect Dortmund untuk menang. Tapi nak buat apalah, saya boleh katakan based on my opinion lah, overall luck not on our side. Sebab bila saya tengok game tu pun, saya nampak yang of course kita down 2-0 and this and that, tapi chances yang kita create di first half saja, saya boleh katakan at one point mungkin dalam 30 minit dah ada macam 25 shots, bukan on target lah, on target 10. So still kita buat banyak-banyak chance, tapi nak buat apa tak, not on point lah. That is the story of our first half lah. Kita semakin mencuba, tapi semakin kita beri ruang pada Mainz dan kita biarkan dia orang main, dan of course lah end up dia orang dapat 2 gol. Tapi mungkin saya nak sentuh juga, bukan setakat kita buat analisa tentang perlawanan Mainz ni, tapi saya rasa saya nak sentuh juga
beberapa soalan yang mungkin ramai yang tertanya berkenaan dengan apa masalah kita sebenarnya, apa yang di mana kita buat kesilapan, di mana kekurangan kita. Jadi kat situ saya akan selit-selit juga. Bukan nak cakap yang kita tak akan sentuh Minds. Saya rasa perlawanan Minds ni yang salah satu saya rasa kita boleh jadikan sebagai case study. Sebab macam Yudi cakap tadi, kita banyak buat peluang, kita banyak buat attacking, tapi selepas habis je perlawanan Minds tu, ada juga yang saya tengok beberapa orang di Twitter mengatakan, oh kita tak banyak buat shot, oh kita bila berdepan dengan kelab bawahan kita akan jadi lemah, bila kita under pressure kita akan terus drop, kita akan jadi nervous. Saya rasa itu adalah satu statement yang tidak begitu adil untuk kelab kita sebab macam Yudi sentuh tadi, kita terlalu banyak shot yang kita buat. Cuma kadang-kadang dalam bola sepak ni, apa yang kita perlukan juga adalah tuah. Macam kalau saya nak buka balik statistik ni, saya rasa tak silap saya tengok sebelum ni, kita punya expected goal atau jangkaan gol, kita sepatutnya boleh dapatkan 4 gol dengan 5 peluang yang kita dah buat sebenarnya. Tapi akhirnya kita cuma dapat 2 saja, di mana Minds expected goalsnya hanya dalam 1.65 atau 1.85, tapi akhirnya mereka dapat 2 gol. Bukan nak cakap yang kita tak ada serangan, bukan nak cakap kita tak ada tactical. Kita ada, tapi kadang-kadang dalam bola sepak ni kita perlukan tuah. Nanti mungkin kita akan selit juga soalan yang saya ternampak dekat Twitter yang mengatakan, oh Edin Terzic tak ada tactical. Tapi kita masuk dulu bahagian yang serangan kita buat lah. Mungkin Yudis boleh panjangkan lagi. Cakap pasal tactical, I think kita go to the lineup first, sebab from my apa yang saya nampak lah, sebenarnya tak ada beza besar dari lineup game ni dengan game sebelum ni. So kita start off dengan formation, kalau tak silap 4-5-1. Sama lah Kobel and as the goalkeeper, Ryerson on the left and Wolf on the right. Lepas tu Sule, Hummels. Dalam midfield kita ada Emre Can di tengah-tengah, then Brandt, Guerrero, then on the right Malen, on the left Adeyemi, dan atas sekali Haller. So on paper, of course, XG tinggi. Mainz kalah 4 game sebelum ni. Kita baru menang away game, and kita tak pernah kalah, kalau tersilap lah, satu kalah ataupun tak pernah kalah at home. Banyak sangat positif, dan semua orang expect kita buat banyak gol lah. So balik pada formasi, dengan ketiadaan Bellingham, of course Bellingham dah pulih sikit, tapi not match fit enough untuk start such an important game. So of course lah Terzic balik pada formasi game sebelum ni. So ini soalan saya pada Zahin. So macam mana team yang dominan dalam game sebelum ni, team yang sama, tak ada perbezaan. Dalam game ni, the whole first half kita macam struggling sikit dan beri terlalu banyak ruang pada Mainz yang not on form. Kalau saya compilekan balik perlawanan-perlawanan kita sebelum ni, kita dapat tahu yang satu kekurangan kita yang sangat ketara adalah bila kita kena counter attack atau bila kita kena serang dengan masa yang sangat singkat. Jadi dalam perlawanan ni pun, bagi saya 2 gol yang kita bolos pun adalah gabungan daripada dua-dua benda tersebut, di mana kita kena serang counter attack tak silap saya, atau mungkin macam shot build up daripada opponent. Tapi dalam perlawanan ni juga kita punya pemain-pemain kita sepatutnya, kalau tengok on paper, betul macam Yudi cakap, kita ada strong line up sebab kita pakai line up yang sama je sebelum-sebelum ni. Mungkin ada beberapa perubahan pun, sekadar Nico Schlotterbeck tidak dimasukkan dan mungkin Bellingham
sama seperti perlawanan sebelum ni tak dapat dimainkan disebabkan kecederaan. Tapi kalau Bellingham tak dimainkan pun, kita tetap ada rekod yang sangat baik. Sebelum ni kita menang 3-0 menentang Gladbach kan. Itu yang itu yang patutnya boleh menang. Tapi dalam perlawanan ni, macam awal saya cakap tadi, saya cakap saya nak sokong Terzic. Yang orang cakap dia tak ada taktik. Tapi yang perlawanan ni saya nak cakap yang dia punya taktik ni sebenarnya ada, tapi tidak begitu berkesan sebab Dortmund tidak membuat, macam mana saya nak cakap, Dortmund tidak tarik Mainz untuk ke atas sikit untuk membuat ruang. Kalau kita ada ruang yang banyak macam menentang Gladbach hari tu, senang-senang je kita punya dua pemain, ada Yami dengan Malen, boleh tembus dari kiri kanan masuk ke tengah. Tapi tak dalam perlawanan ni. Bila kita menentang dengan perlawanan yang sangat-sangat defensif macam Bochum sebelum ni, kita terus tak ada idea. Kita terus kehilangan idea, kita terus hilang rentak dan terus tak berapa kreatif untuk distribute bola daripada defender kita ke atas. Itu yang saya rasa Terzic perlu cepat-cepat cari pemain yang sangat kreatif untuk gantikan Bellingham di musim akan datang nanti. Sebenarnya satu perbetulan, game menentang Gladbach hari tu 5-2. So of course, tapi goal difference 3-3 juga lah. So untuk saya, sebenarnya saya ada sentuh benda ni lah. Untuk my personal opinion lah, tactically cara dia set up team ni tak ada salah, sebab kan kita baru menang away game. So as a team no problem, tapi problem kita macam saya petik sebelum ni is squad depth. So disebabkan tak ada Bellingham, dia terpaksa guna taktik yang ni. Dia tak ada option yang lain. Kalau dia guna option yang lain, kita akan jadi lagi lemah dan of course lah kita mungkin tak ada chance nak main game macam ni. So cara dia set up of course ada risk, dan mungkin Terzic ingatkan dia boleh gamble dan gunakan tim yang sama menentang Mainz yang not on form, macam seperti mana semua orang fikirkan. Tapi tak menjadi sebab I think saya bagi kredit kepada Mainz lah. Bukan salah Dortmund. Ini adalah kelebihan Mainz dalam game sebegini, yang dia dapat dalam game ni saya nampak so strong dalam defensif, dan dia guna beberapa pemain saja dia dapat buat satu counter. Tak tahu cara dia orang main, so chemistry dalam team tu different level lah, saya boleh katakan. Tak ada 1-2 star, tapi the whole team work as a unit. Sama macam saya tak ingat game dengan Bayern, tapi saya nampak yang the scoreline tell the story lah. 2-1 menentang Bayern sebelum ni. Saya ada tengok scoreline yang Mainz menentang Bayern Munich, sebenarnya 3-1. 3-1 ya? Okay. Okay, Yeah. tak teruskan. So even bukan saja menentang Bayern, Mainz actually a very interesting team. Dia kalah dan draw dengan banyak-banyak team, tapi dia menang dengan tim-tim besar ataupun draw dengan tim besar. Dia kalahkan Leipzig, dia kalahkan Bayern, dia kalahkan Leverkusen, draw dengan Dortmund. So dia satu tim yang interesting lah. Mungkin sama macam Dortmund juga kot. Yeah. Cuma dia terbalik je. Kita boleh menang dengan selesa, tapi kalah dengan pasukan yang berada di tangga ke bawah. Bila kita tengok perlawanan ni pun, sebelum perlawanan ni kita boleh jangkakan kita akan menang. Macam saya cakap awal-awal tadi, the probability stack with us. Macam tu ke nak cakap. Tapi maksudnya kebarangkalian kita nak menang tu sangat tinggi. Kita ada formasi yang sama seperti sebelum ni, tapi kita tak dapat nak menang.
Itu yang kadang-kadang ni bola sepak ni, it is what it is. Kalau kita nak macam mana kita nak ubah takdir pun memang tak boleh. Kalau kita takkan menang perlawanan tu, kita takkan menang. Kita takkan dapat juara. Yang lagi bukan menyakitkan hati lah. Yang lagi menyedihkan kita adalah kita punya mata dengan Bayern Munich sebenarnya sama. Kita ada 71 mata. Tapi yang membezakan kita dua adalah perbezaan gol, di mana Bayern macam kita tahu lagi banyak berbanding kita. Tapi ada seorang yang di Twitter bagi poin yang agak membuka mata juga, tapi yelah, kita perlawanan dah habis dah pun, tak boleh nak buat apa. Tapi bagi dia kata sepatutnya dalam bola sepak ni bila mata sama, apa yang membagi advantage sepatutnya adalah kelebihan kemenangan. Macam kita ada lebih satu kemenangan menentang Bayern. Kalau kita ikutkan statistik yang tu pula, sepatutnya kita boleh menang Bundesliga ni. Tapi kita tak boleh buat apalah. Kita terpaksa ikut peraturan yang goals different membuatkan kita kalah di akhir-akhir perlawanan. Mungkin kita boleh masuk ke topik seterusnya kot. Yudis, apa pula kita nak berbincang ni? Saya rasa macam kesian pula untuk pendengar sebab kita dua sangat-sangat depressed lah orang kata. Senang cakap kita dua depressed. Sebab yelah, saya nak cakap pun tak tahu apa. Jadi saya minta maaf awal-awal kepada pendengar kalau podcast atau episod kali ni tidak begitu baik. Tapi kami cuba yang terbaik lah untuk pendengar-pendengar kita. I think saya nak sentuh satu lagi pasal overall jugalah. I think beberapa faktor, saya bukan nak bagi excuse pada Dortmund, tapi situasi tu macam ni lah. Sebab dalam game, saya boleh katakan yang of course dalam era macam ni yang news comes very fast. So mungkin benda-benda macam tu effect game kita. Okay, of course kita dah down 2-0 dan slowly lepas second half melalui taktik ke motivasi ke Tazik yang kita dapatkan balik satu gol. So masa perlawanan tu kita dengar satu berita yang game lagi satu tu ada ada perkembangan yang bagus yang Bayern tengah draw dengan Mainz. Tinggal lagi kalau tak silap 20 minit. So kita rasa macam mungkin diorang draw, kita pun kalah atau draw tak kisah. Asalkan kita boleh menang. So mungkin benda tu effect mentality, terutamanya mentality squad yang saya dengar dalam game diorang start to slow down the game. Sebab diingatkan kita just boleh hold the position dan kita mungkin dapat satu draw ke apa ke, kita akan menang melalui result macam ni. Tapi tak jadi pula. So benda macam ni, then also things like the atmosphere is totally different sebab the normal home game biasalah kita excited and so huge crowd supporting Dortmund, player akan jadi beremosi sedikit. Tapi dalam situasi ni mungkin emosi dia terlalu tinggi dan dia nervous sikit. Apa pendapat Zahin pula? Saya rasa itu adalah statement yang sangat tepat sekali. Kita kembali ke petak pertama di mana mentality adalah salah satu topik yang kita akan bincang sampai bila-bila. Kita tak ada mentality yang sangat kukuh. Kalau kita cakap perlawanan sebelum-sebelum ni, mungkin kita akan puji Borussia Dortmund dah makin improve di bahagian mentality. Tapi bila kita dapat bolos je, terus kita boleh nampak dengan ketara yang kita punya mentality masih lagi tidak kukuh.
dalam perlawanan ni pun bila dapat gol pertama agak sedih sebenarnya. Bila kita dapat bonus pertama pun memang boleh nampak yang mentaliti dah down, tapi kita tak boleh terlepas juga yang sebenarnya Dortmund masih lagi mencari peluang. Itu yang salah satu benda yang kita tak boleh lupakan. Tapi nak buat macam mana, memang kita tak ada luck, tak ada rezeki. Mentaliti ni mungkin bila saya tengok transfer yang akan datang nanti, mungkin kita akan sentuh juga kot. Transfer yang akan datang nanti, mungkin Kel cuba untuk dapatkan pemain-pemain yang lagi kuat daripada lagi kuat bahagian mentalnya untuk naikkan team spirit kita kot. Tapi kita tak tahu, dalam bola sepak ni kita hanya boleh bagi jangkaan dan kita boleh bagi analisa selepas perlawanan. Kalau saya cakap analisa selepas perlawanan ni pun sama seperti situasi di mana Sebastian Haller angkat penalti. Mungkin ramai yang akan cakap disebabkan Haller ni tak gol, dia akan cakap, kenapa Emre Can tak angkat? Kenapa Sebastian Haller pula yang nak angkat sebab dia tak ada angkat langsung sebelum ni penalti. Tapi dalam situasi ni saya rasa itu adalah satu assessment yang tak adil kot, sebab dalam bola sepak ni dia lebih kepada kebarangkalian. Kadang-kadang mungkin bila sebelum perlawanan tu kita tak tahu siapa yang patutnya ambil, mungkin kita tahu Emre Can yang patutnya ambil, tapi kita tak boleh terlepas pandang juga yang sebenarnya Sebastian Haller berada di form atau prestasi yang sangat baik. Dan masa tu sangat-sangat meningkat dengan mendadak. Itu yang saya rasa mungkin dia nak naikkan spirit dia lagi. Mungkin bagi dia, ini mungkin boleh jadi pembakar semangat untuk jadi lagi baik. Tapi cuba bayangkan kalau tiba-tiba penalti tu gol. Mungkin akan ramai yang puji Sebastian Haller. Sebastian Haller gol. Tapi macam saya cakap tadi, bola sepak ni lebih kepada kebarangkalian, probability. Kadang-kadang kita tak tahu pun kalau Emre Can yang ambil, mungkin dia tak gol, kita salahkan Emre Can pula. Kenapa Emre Can tak masuk? Tak bagi Sebastian Haller, dia ada prestasi yang sangat baik. Tapi itu benda yang dah lepas. Bola ni kebarangkalian. Kita tak boleh nak predict pun, kita tak boleh nak jangkakan pun. Yang apa kita boleh buat adalah kita cuba faham dalam situasi tu kenapa Sebastian Haller ambil. Ya, untuk saya kalau kita tengokkan overall lah, dalam kalau semua pemain on the pitch satu scenario lah, untuk saya order untuk ambil penalty ialah pemain, mungkin untuk saya first is Royce, second is Bellingham. Lepas tu so dalam situasi sebegini dua-dua player tak ada on the pitch, untuk saya I don't know lah, feeling saya ialah mungkin Emre Can ataupun Adeyemi yang ada satu point to prove yang sebelum ni dia ada miss penalty, ataupun Malen. So bila Haller dipilih, saya nampak lah perbincangan Haller dengan Emre Can sebelum penalty diambil. So mungkin dia orang discuss siapa nak ambil. So bila dibagi pada Haller sebelum gol tu sebelum penalty tu diambil, untuk saya tak ada bantahan pun, sebab saya ingatkan Haller is our main target man, dia boleh score goal. So macam Zain cakap lah, so lepas penalty tu dia miss penalty tu, of course semua akan cakap kenapalah bagi Haller, patut Emre Can ambil. Tapi sebelum tu confirm semua orang akan fikir Haller okay lah, dia on form, dia boleh score. So macam tu lah bola, lepas dah jadi baru kita boleh cakap banyak benda, tapi sebelum kita tak tahulah. So itu pasal penalty. Mungkin saya nak cakap pasal kebarangkalian pula tu, saya nak sentuh juga perlawanan sebelum ni di mana kita menentang Augsburg. Kalau perlawanan Augsburg tu kita boleh nampak yang pada separuh masa pertama kita tak ada gol, tapi kita buat peluang yang banyak.
Cuma bayangkan dalam perlawanan tu kita hanya dapat seri je. Orang akan cakap, oh Terzic tak ada tactical. Oh kita punya mentality tak begitu baik. Kita tak cuba dapatkan peluang. Tapi gol pertama yang Sebastian Haller tak silapkan dapat gol pertama, itu pun seawal 76 minit. Dan nasib baik kita dapat kemenangan. Tapi saya agak yakin bila kita tak dapat sebarang gol dan berakhir dengan seri, orang akan cuba bercakap kita tak ada spirit yang sangat baik. Tapi disebabkan kita menang 3 gol, orang akan puji, oh pemain kita sebenarnya tak pernah berputus asa untuk dapatkan gol. Sampai 90 minit tetap dapatkan gol. Tapi dalam perlawanan ni, siapa yang tengok perlawanan menentang Mainz ni, saya boleh cakap dari awal minit pertama sampai 90 minit sebenarnya kita buat juga serangan. Kita buat juga cari peluang untuk gol. Tapi memang tak ada rezeki. Royce pun dah cuba yang terbaik. Royce pun dah cuba untuk tandukkan bola. Untuk dapatkan gol yang tanduk daripada, tak silap saya, ada Yami ke atau Mokoko yang bagi hantaran. Tapi depan gol juga tak dapat untuk golkan. Lepas tu Mats Hummels pun ada buat tandukan yang hampir-hampir masuk tapi tak masuk juga. Banyak sebenarnya peluang. Tapi orang tetap akan salahkan Terzic juga sebab tak ada tactical. Kalau nak cakap pasal tactical ni, mungkin saya boleh samakan Terzic ni macam Ancelotti kot. Sebab kalau kita fikir pasal Pep Guardiola, orang tahu, oh mastermind, tactical genius. Tapi Ancelotti pula dia tak ada seorang pun yang cakap, oh tactical genius, mastermind, tak. Tapi apa yang Ancelotti buat adalah gunakan pemain-pemain yang dia ada secara efisien. Dia tak begitu fikir sangat pasal tactical. Dia tak ada filosofi yang tinggi pasal tactical. Dia hanya tengok pemain-pemain dia dan gunakan secara efisien. Itu yang saya rasa Terzic akan jadi macam tu. Dia tak fikir sangat pasal tactical. Dia cuma tahu pemain-pemain kita, siapa yang ada, okey, pakai yang tu. Mungkin dalam perlawanan ni sepatutnya kalau Bellingham tak dimainkan, sepatutnya Mo Dahoud diturunkan. Itu yang saya rasa kita boleh bincang juga kot. Kalau Yudis ada pandangan ke pasal Dahoud, saya minta maaf sebab soalan ni agak on the spot, tapi sekadar nak tahu je kenapa Dahoud tak main. Saya tahu sebenarnya kenapa Dahoud tak dimainkan, tapi mungkin kita boleh masuk juga kot sikit tentang topik Dahoud ni. Interesting topik, tiba-tiba dapat topik Dahoud pula. Untuk saya, I think kalau tanya my own opinion, personal opinion, saya memang suka Dahoud, and saya memang tahu dia boleh perform on certain, bukan setiap game dia akan perform, tapi certain posisi you bagi dia, certain situation you bagi dia boleh perform. Dia very interesting player dalam midfield. So kalau kita nak creativity, macam kita nak pemain midfield lain untuk attack, Dahoud is a good player to macam jadi anchor lah, saya boleh katakan. So kenapa dia tak dimainkan? I think mungkin opinion Terzic lain kot, sebab dia jarang mainkan Dahoud dalam season ni. Macam banyak-banyak coach juga sebelum ni. Kalau tak silap, dalam semua ramai-ramai coach sebelum ni, hanya Tuchel yang betul-betul banyak mainkan Dahoud. So mungkin pandangan coach tak tahulah, mungkin dia ingatkan Dahoud not the player for big games, saya tak tahu. Tapi okay, selepas perlawanan Mainz ni, selepas beberapa jam, saya tengok di Twitter, saya tengok beberapa berita di handphone juga. Saya cuba involve dalam segala perbincangan berkenaan dengan perlawanan kita baru-baru ni. Ada satu Twitter Alessandro, nama dia Alessandro. Dia punya username adalah Borussia Passion. Saya galakkan anda untuk follow dia juga. Dia ada buat satu Twitter space yang dia berbincang
segalanya tentang perlawanan akhir kita, dan ada seorang yang bertanya tentang kenapa Dahoud tak mainkan, dan di situ juga Alessandro tu jawab yang sebenarnya kalau ikutkan sebelum-sebelum ni, di mana Terzic pada awal musim, bukan musim ni, yang musim sebelum ni, yang sebelum Marco Rose ambil alih, tak silap yang dia bagi tahu adalah disebabkan isu perselisihan faham juga sebenarnya. So saya mungkin faham kenapa ada isu yang dia tak diturunkan disebabkan perselisihan faham, tapi sebenarnya itu dah lama dah. Itu 2 tahun yang lepas. Patutnya boleh resolve the issue, put ego aside, dan dalam situasi ni kalau kita tak ada Bellingham, patutnya boleh masukkan Dahoud, sebab bagi saya profil mereka dua lebih kurang je. Tapi mungkin kalau bab physicality tu, of course kita boleh nampak Bellingham lebih baik. Tapi dalam situasi perlawanan ni, sepatutnya saya rasa yang Dahoud boleh mendistributkan bola-bola yang sangat cantik untuk membuka peluang attacker kita untuk dapatkan gol. Itu yang kita kehilangan sebenarnya. Julian Brand pun sayang dalam perlawanan ni tak nampak sangat dia punya prestasi dia. Saya rasa bukan setakat Julian Brand. Saya rasa ramai lagi. Wolf. Yeah. Banyak lagi lah. Mungkin kalau Yudis ada beberapa pemain yang terlintas dalam fikiran ke? Ya, dalam game ni actually okay, saya nak sentuh sikit pasal saya takkan detail sangat. So I just will say first goal yang kita concede is set piece. So kita tahu itu bukan salah satu atau dua pemain. Itu weakness kita lah, boleh dikatakan. Tapi gol kedua yang kita dibolosi adalah on our right side, iaitu disebabkan Wolf di situ. So very clear yang game ni Wolf tak main begitu bagus. So itu pemain yang saya rasa one of our weakest point lah dalam game ni. Then ramai pemain lain macam Brand tak begitu perform, tak tertidur lah. Tertidur maybe. Didn't bring the ball to the correct positions. Dia tak involve lah, saya boleh katakan. Then Adeyemi injury and so on, and then Malen pun quiet game. Ramai pemain. Tapi untuk saya lah, lepas sub lah, lepas this and that, one highlight, 2-3 highlight player yang saya nampak ialah Guerrero. Lepas dia initially dimainkan tengah-tengah, lepas ditukarkan pada left back, dia perform balik sebab itulah posisi natural dia, and kita nampak banyak chance di create on the left side, and then Hummels banyak header, Halle quiet game tapi dia ada 1-2 chance yang hampir-hampir goal. Then towards the end of the game kita nampak ramai player involved, macam seorang yang saya a bit what do you call that, impressed ialah Duranville, sebab yes, sekian lama dia sign tak pernah main pun, injury and so on. Pada game yang begitu important dia perform. Sesiapa yang nampak lihat game ni, nampak yang on our right side begitu exciting, yang Duranville create banyak-banyak chance yang dia cross the ball to the what do you call that, penalty and so on lah. So ada some negative and ada banyak positif yang kita nampak. Overall lepas concede 2 gol, kita begitu bersemangat sampaikan on the second half. Kita dalam minit ke 96, minit-minit terakhir kita sudah dapatkan 2 gol. Lagi 1 gol tinggal, tapi the word I can say is a little too little too late. Boleh sum up lah, macam seperti season kita juga, yang of course ramai akan cakap bottle lah, this and that lah, Bayern bagi kita chance tapi kita tak ambil. Tapi bukan second half of the season yang kita kalah. Kita kalah sebab first half of the season. Macam game ni juga, kita at the end of the day kita same point as Bayern,
So points bukan masalah. Masalah ialah benda-benda lain. Goal difference yang because of the first half of the season. Kalau kita nak compare berkenaan dengan Bayern Munich dengan Dortmund dari segi, saya nak sentuh dari segi kewangan lah. Sebab saya rasa dalam konteks ni agak penting juga kenapa Bayern Munich boleh dapatkan squad depth yang sangat tinggi berbanding Dortmund yang ada beberapa kerat je. Kita perlu tahu yang dari segi financially kita ni sebenarnya tak sekuat Bayern Munich. Kita boleh nampak yang kadang-kadang kalau dalam report yang di diberitahu oleh beberapa social media ni, kita boleh nampak graf kita berada betul-betul kewangan kita separuh daripada Bayern Munich. Dan kalau saya nak bagi konteks yang lagi senang nak faham, saya rasa saya ada sentuh dalam episod pertama tapi saya tak bagi tahu dengan begitu baik. Kalau saya nak bagi orang mudah faham di mana kita berada dari segi kewangan bila menentang dengan Bayern ni, bayangkan Bayern, dia punya kewangan dia adalah sama seperti Manchester City, dan kita pula yang sentiasa berada di tangga kedua ni, kita punya kewangan sama dengan Everton. Itu jarak dia yang tersangat jauh, tapi orang menjangkakan kita boleh menang menentang Bayern. Sudah semestinya kita nak menang lah menentang Bayern, tapi kita tak ada kemudahan dari segi kewangan yang sangat kukuh, jadi kita tak ada squad depth yang sangat tinggi macam Bayern. Tapi kalau kita boleh hampir dapatkan kemenangan ni, saya rasa agak miracle lah juga. Agak miracle jugalah sebenarnya. Sebab kita tak ada kemewahan dari segi kewangan, tapi Terzic dengan Sebastian Kehl faham macam mana nak gunakan pemain-pemain kita dan tahu siapa nak beli pemain-pemain. Contoh macam Julian Duranville tu muda lagi. Saya rasa itu daripada akademi ke atau beli? Saya rasa daripada akademi . Tak dibeli. Oh, beli . Itu yang bila dalam perlawanan ni agak terkejut sebab dia memang bagi impak yang sangat tinggi. Boleh ke kalau saya nak samakan dia macam Sancho juga? Ke lain sikit? Dia ada banyak quality macam Sancho. Yes. Dia similar tapi saya rasa dia kemungkinan lah, ini awal-awal kita cakap, tapi dia kemungkinan lebih talented dari Sancho. Seriously saya cakap. So kiranya dalam situasi yang perlawanan sangat besar ni, bayangkan pemain sangat muda boleh bagi impak yang sangat tinggi kepada squad kita yang dah lebih senior, yang lebih profesional. Itu sebenarnya bayangkan kita ni yang tak ada pengalaman yang sangat tinggi di bahagian squad profesional, lagi-lagi first 11 dan menentang kelab yang bagi expectation tinggi kat kita untuk dapatkan kemenangan, tapi dia tetap boleh deliver, dia boleh tetap tak nampak yang dia nervous dan cuba untuk dapatkan peluang lagi. Hantaran-hantaran yang dia buat pun sebenarnya agak banyak, dan cubaan untuk dia membuat dribbling pun sebenarnya banyak yang dia dapat tembus pemain-pemain Mainz. Itu yang saya rasa saya nak tengok dia develop lebih pantas lagi. Tapi itulah yang saya cakap konteks yang berkenaan dengan financial tu. Sebab saya takut kalau dia dah perform nanti, tiba-tiba dia dijualkan pula. Itu yang saya tak tahu future kita macam mana nanti. Tapi saya rasa bila kita kalah tu kan, yang saya nampak gambar-gambar Marco Reus menangis tu, sangat sedih, dan sepatutnya pemain-pemain kita semua jadikan itu adalah sebagai motivasi. Nak tak nak, season depan kena juga dapatkan kemenangan. Tak ada alasan langsung dah. Ini dah terlampau lama kita semua tunggu. Itu yang kita semua rasa sedih lah kot. Agak bitter jugalah perlawanan ni. Mungkin saya rasa lah selepas ni
kelab Mainz ni adalah salah satu kelab yang dibenci oleh bukan kelab kita je saya rasa. Saya rasa hampir semua akan benci Mainz juga sebab kalau saya tengok Twitter pun ramai yang dah start benci Mainz ni, dan ada juga yang memberitahu Mainz di social media iaitu Instagram dah tutup ruangan komen mereka sebab ramai yang dah bagi kata-kata yang tak begitu baik. Tapi sebenarnya kita tak boleh lupakan yang sebenarnya Mainz ni bermain dengan profesional. Itu yang kita kena faham juga. Diorang main dengan profesional. Tapi yalah, tolonglah bagi kita menang sikit. itu diorang bukannya bermain untuk dapatkan spot Champions League ke apa. Dan diorang Mainz ni bukannya berada di tangga ke bawah. Itu yang mungkin agak sedih sikit lah. Tapi kita tak sepatutnya rely on other teams. Kita tak sepatutnya bergantung pada pasukan lain untuk kita dapatkan kemenangan. Itu pun termasuk dalam topik mentality jugalah. Yeah, so kita betul lah, kita tak patut harapkan Mainz sebab Mainz dia nak menang no matter what. Biasalah any football team dia nak menang, dan kita tidak patut harapkan Cologne sebab ialah Bayern anytime dia boleh come back, and kita nampak lah yang dia come back. Just nak bagi satu statistik lah pasal Duranville tadi tu. Dalam game ni dia main 33 minit, 100% successful passes, 100% successful dribbling, 2 chances created, 1 recovery. So 30 minit dia dah beri impact. So a lot of positive lah. Saya dah start excited. Sebelum dia main, saya ingatkan player ni terlalu hype banyak lah. Dia datang dari satu Belgian league, Belgian team Anderlecht. So ingatkan hype sajalah. Tapi not bad. Dari injury dia boleh main macam ni. So itu yang lagi terkejut tu. Daripada injury biasanya pemain-pemain akan ambil masa sikit untuk dapatkan form dia balik, tapi ini terus masukkan dalam perlawanan yang agak besar, tapi tetap boleh deliver, tetap boleh bagi yang terbaik untuk perlawanan ni. Umur dia berapa Umur dia tak silap 16 tahun atau 17 tahun. 2006 is berapa tahun? 2006. 17. Wah, 17 tahun. Okay, Yudis, mungkin ada Yudis nak sambung tadi. Yeah. Just dalam game ni, I think semua orang akan salahkan Terzic, tapi untuk saya lah, terutama second half dia cuba banyak-banyak benda yang saya bukan dia gagal, tapi almost menjadilah. Saya katakan sebab sub dia interesting dan memang impact game. Dia bawa Gio Reyna, dia bawa Duranville, dia keluarkan beberapa pemain, and macam saya katakan tadi tu, kita nampak fire, kita nampak yang kita dapat equalize, tapi terlalu lambat lah, itu saja. Tak tahu apa lagi nak cakap sebab disebabkan terlalu lambat tu kita bagi title pada Bayern juga. Mungkin kita boleh cakap pasal Giovanni Reyna jugalah kot, sebab saya rasa Giovanni Reyna ni, kalau perlawanan sebelum-sebelum ni bila dia dijadikan sebagai bangku simpanan pada awal separuh masa pertama dan diturunkan pada separuh masa kedua, kemungkinan dia nak dapatkan gol tu tersangat tinggi. Kemungkinan dia nak ubahkan bukan tempo lah, kemungkinan dia nak ubahkan keputusan perlawanan tu sangat tinggi. Tapi dalam perlawanan ni kita memang tak ada rezeki lah, senang cerita. Kita memang tak ada peluang langsung. Kita dah buat macam-macam, tetap tak masuk bola tu ke dalam gawang gol kita. Dan penjaga gol Mainz pun tak silap saya merupakan penjaga gol simpanan, tak silap saya. Sebab banyak juga pemain-pemain yang key players Mainz ni tak ada, tak silap saya lah. Mungkin nak buat macam mana, memang tak ada peluang, memang tak ada rezeki, buatlah macam mana pun. Tapi saya rasa apa yang saya nak cakap sebenarnya, kita tak boleh lupakan yang
pemain kita sebenarnya semua bersungguh-sungguh sebenarnya. Cuma disebabkan kita berakhir dengan keputusan seri je yang orang cakap, oh kita tak ada semangat nak dapatkan gol. Kita bermain dengan sangat teruk. Borussia Dortmund sangat selesa berada di tempat kedua. Oh, itu sedih juga bila orang cakap macam tu. Siapa je yang nak compete dalam level profesional yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berprestige dan hanya sekadar selesa nak dapatkan tempat kedua. Tak ada sesiapa pun yang dah berusaha sungguh-sungguh daripada dia bermula main sebagai profesional sekadar nak dapatkan nombor 2 je. Itu saya rasa itu semua tak patut lah saya rasa. Dan satu important point yang sebelum World Cup kita berada di tangga ke-6. So ramai yang expect kita takkan masuk dalam Champions League juga. So to come back so strong dan pada game terakhir kita, sebelum game tu kita di tangga teratas. So kita patut bagi sedikit kredit lah pada Terzic and also the whole team yang ada fire sampai terakhir ni. Walaupun kita kalah, tapi nampak saya rasa lah yang this is just the beginning. Dengan cara KL buat transfer dia sejak dia jadi sporting director, and then semua pemain yang dibeli ada beri impact selain Özcan yang mungkin next season dia akan beri impact, kita tak tahu. Then Duranville masuk next, kita cakap pasal transfer kejap lagi. Boleh. So banyak positif yang mungkin kita boleh build. Mungkin 2013 it'll be our year. Sebab kita tak ada, kalau tak silap 1 atau 2 kalah saja dalam tahun ni. So mungkin kita bawa form ni pada next season. So imagine next season kita go on another winning run. Tak mustahil kita pergi ke top of the league very soon. So ada banyak positif lah, walaupun sekarang rasa sakit, tapi saya nampak macam next season will be another wonderful season dengan Hummels renew contract 1 more year, Royce renew contract 1 more year. I feel like it's going to be a fairy tale season next season. So kita a lot of things to look forward to lah. Okay, yang berkenaan dengan topik Yudis nak cakap tentang transfer tadi, mungkin Yudis boleh lead dulu yang topik ni. Saya tak pasti ke mana Yudis akan cakap, tapi saya follow the flow, ikut je flow yang Yudis cakap. Okay, sebelum saya sentuh pasal player yang akan masuk dalam tim kita, terpaksalah kita sentuh player-player yang keluar dari Dortmund. So kita tetap kena masuk topik yang sedih lah. Ya, sedih sikit tapi sebab untuk kita berkembang dan menjadi kelab yang efisien dan membesar lah, boleh katakan memang akan ada satu cycle yang player-player lama akan dijual dan player baru yang fresh dan talented dimasukkan. So player macam Dahoud yang beberapa tahun dah beri kontribusi, tapi terpaksa sekarang tahun terakhir dia. So mungkin kita dengar dia akan pergi ke Berlin. Then lagi player macam Paslak. Dahoud pergi ke Berlin? Hertha Berlin? Sorry, Berlin pula. Brighton Brighton sebab warna dia sama, biru putih. So Brighton, sorry, bukan Berlin. So then kita ada Paslak yang pergi ke tim biru juga. Dia pun banyak contribute dalam tim kita. Dan untuk saya walaupun kita terlepas title dalam game terakhir, yang tu bukan begitu sedih compared to play yang kita akan miss, iaitu Guerrero. Dah I think 7 ke 6 tahun di dalam klub ni, and for me lah, he is one of the best winger, left back ke apa ke, walaupun defense dia bukan begitu excellent, tapi kontribusi dia dalam tim ni, kalau tak silap 30 lebih gol as a defender. So extraordinary lah. Then kita ada banyak player lain lah, Modest and so on.
Saya rasa ini macam terlampau banyak juga pemain kita yang keluar. Macam bila saya tengok balik agak terkejut juga. Dahoud, Guerrero, Paslak dengan Modest. Modest. Tapi saya tak dapat nak jangkakan siapa yang Sebastian Kehl akan masukkan nanti. Tapi saya rasa, saya yakin Sebastian Kehl akan dapatkan pemain-pemain yang boleh bagi impak yang lagi tinggi juga. Saya tak nafikan yang setakat ni walaupun hanya 1 tahun setakat ni berada di Dortmund sebagai technical director ke sporting director? Sporting. Sporting director. Sporting. Okay. Sporting director. Tapi dah boleh nampak tersangat-sangat tinggi impak yang dia bagi. Tersangat-sangat meyakinkan untuk di musim akan datang nanti. Saya rasa combo Terzic dengan Sebastian Kehl ni bila mereka berganding untuk cuba dapatkan pemain-pemain yang berprestij ni, saya rasa kita boleh untuk cabar Bayern Munich pada akan datang nanti. Saya tahu cycle ni setiap tahun sama je. Kita tak dapat musim tahun ni, tahun depan kita dapatkan. Next year will be our year. Tapi sebagai peminat yang betul-betul setia, apa yang kita boleh buat adalah cuba untuk jadi positif. Walaupun kita tak dapat title kali ni, kita cuba untuk jadi positif. Kita cuba bagi support yang tetap sama di sepanjang musim seperti sebelum-sebelum ni pun. Kita bagi support lah, senang cerita. Satu pemain yang kita lupa nak mention ialah Bellingham akan keluar juga. Macam mana kita boleh lupa pasal dia? Sebab kita dah lama tahu dia akan keluar dan kita tahu yang duit yang kita dapat dari Bellingham akan invest dalam team. So I think Zahin dengan saya dah lama accept lah benda tu. Yes. So no problem lah pasal tu. Kita dah banyak sentuh pasal Bellingham sebelum ni. Then pemain-pemain lain yang kita tak tahu dia orang akan keluar ke tak. Kita ada siapa Munier. Munier. Okay. Munier, then Hazard sebenarnya still on contract tapi dia on loan sekarang. So tak tahu dia akan balik ke tak. And then seorang lagi player yang kita sudah tak mention banyak tak. Saya rasa saya tahu siapa ni. Adakah dia bermula daripada huruf S? Yes. Should be him lah. Okay. Yeah, so pemain macam ni kita tak tahu apa akan jadi dengan player tu. So we see how it goes lah. So itu adalah pemain yang akan keluar. Pada pemain yang akan masuk pula ialah so far kita nampak replacement Bellingham pula. Replacement Guerrero iaitu Bunsen Baini sudah dikonfirm. Dia akan masuk on a free transfer. So it will be an exciting season. Hopefully kita akan dapat banyak-banyak player lain yang boleh replace Bellingham and Dahoud and so on lah. Kita perlukan squad depth and hopefully kita trust Kehl, so no problem. Anything else saya nak cakap pasal transfer ni? Saya rasa kalau bab transfer ni, saya rasa Yudis dah sentuh dengan lengkap tadi. Ben Sebaini pun dah masuk. Dan saya yakin Sebastian Kehl dengan Terzic akan bekerjasama untuk cari lagi pemain-pemain yang boleh tingkatkan lagi berkenaan dengan squad depth kita. Saya rasa salah satu soalan yang orang akan tanya adalah bahagian mana yang kita perlu kuatkan, dan jawapan untuk saya mungkin di bahagian creative midfield lah, untuk transitionkan daripada bila kita di bahagian defender dan transitionkan orang tengah tu untuk membuat distribution bola ke bahagian atas pula. Itu yang pendapat saya, creative midfield ni Sebastian Kehl perlu cuba untuk prioritikan dia punya
dia punya carian pemain untuk kuatkan di bahagian tengah. Mungkin ni soalan saya akan tanya Yudis juga kot. Bahagian mana yang kita boleh kuatkan supaya kita boleh jadi yakin bertanding di musim hadapan pula? Untuk saya sebenarnya saya ada satu list sebab bukan nak salahkan tim kita. Of course saya cakap pasal squad depth, but bukan saja faktor yang kita kena replace Bellingham, kita kena replace some midfielder, but also things like Hummels tinggal 1 tahun lagi, Royce tinggal 1 tahun lagi, so kita memang perlukan at least satu centre back as a replacement and also as a backup, so that kita boleh kembangkan talent dia dan ada banyak backup untuk defense. Itu untuk defense. Dan untuk midfield kita perlukan maybe attacking midfield macam role Bellingham juga, and so yang kreatif, and also saya rasa perlukan seorang defensive midfield yang boleh bagi competition pada Özcan dan boleh main posisi macam Dahoud juga. So satu defender, dua midfielder, and then attack tak perlu kot lah. Attack so far is no problem. Maybe one more right back lah, sebab saya nampak macam Wolves still not struggling. He's still struggling. Dia bagus going forward, tapi defensively still not the best. Kita terpaksa rely on Ryerson. Tak tahu, mungkin lepas Bansenbaini datang, Ryerson on the right and then Bansenbaini on the left. Kita kena tengok lah. Tapi as a backup, sebab kita akan main dalam tiga competition lagi sekali, Pokal, Champions League and Bundesliga. So kita perlukan squad depth. So nampak macam at least 2 defenders, at least 2 midfielders. Yep. Saya rasa kalau dah lengkap topik yang kita dah cakap ni, mungkin kita boleh move on ke topik seterusnya. Dan saya rasa mungkin saya nak habiskan episod ni dengan berita yang baik lah kot. Kalau Yudis ada apa-apa yang nak cakap ke berkenaan dengan berita baik, saya tak nak jadikan episod ni agak sedih sebab saya tahu semua memang sangat sedih. Mungkin kalau Yudis ada idea ke. Tapi saya rasa mungkin saya nak sentuh lah sikit berkenaan dengan perlawanan Mainz ni. Bukan perlawanan Mainz lah, tapi mungkin Yudis boleh ceritakan apa persediaan Yudis yang masa sebelum nak tengok perlawanan akhir kita ni. Saya tahu Yudis ada cakap yang Yudis ada keluar menonton perlawanan BVB dengan Mainz ni dengan beberapa ahli kita dan juga dua orang Jerman. Itu yang saya rasa saya nak habiskan nota dengan yang nota baik lah. Mungkin Yudis boleh ceritakan yang pengalaman lepak atau menonton sekali dengan orang Jerman tu. So first of all, kita memang nak plan buat satu gathering untuk tengok beramai-ramai lah. So nak cari tempat tu susah sikit, and ramai yang tak dapat join, macam Zahin, macam ramai lah fan member Malaysian Dortmund Fan Club. So akhirnya saya dengan seorang rakan kita yang dia panggil suami dia dengan kawan-kawan dia orang yang bukan fan Bundesliga. Dia orang ramai fan EPL yang dia kata nak join juga, nak meriahkan keadaan game ni. So kita say okay, so kita go on the plan lah. Tapi dia before kalau tersilap ataupun on the day yang kita dapat message dalam Instagram kita yang seorang fan Dortmund dari Germany, dari Berlin sebenarnya, bukan dari Dortmund, tapi dia kat Malaysia sekarang dan dia nak join kita tengok, boleh tak dia join. So we just Zahin just cakap sure, just join us. Then it was an interesting experience yang dia bawa kawan dia juga yang bukan fan mana-mana club, tapi lepas join kita dia boleh dikatakan jadi fan Dortmund jugalah. and it was interesting sebab dua orang tu
baru habis sekolah menengah, high school lah basically, on a holiday sebelum dia orang start university. And what is interesting is dia orang datang untuk vacation saja sebenarnya. Dia berada di Malaysia lebih kurang 2-3 minggu sahaja, tapi perfect timing dia ada di Malaysia time game Dortmund, dan dia adalah fan Dortmund, and dia join kita. Dia pun sangat teruja, kita pun banyak discuss pasal Dortmund sebelum game tu, dan macam biasalah, lepas expectation dan result sebegitu, macam kita juga, dia pun sedih, dia pun sampai ada nangis juga. I mean ada apa what do you call it, tears lah basically. So itulah sebagai fan. Yalah, hopefully next season it will be a tears of joy lah. Tapi apa yang saya nak cakap, yang saya agak teruja juga sebab kita ada peminat, bukan nak kata peminat lah, tapi ada juga yang peminat daripada luar negara, iaitu Jerman sendiri, yang approach kita yang berada di Malaysia ni untuk tonton sekali perlawanan terakhir kita ni. Saya rasa mungkin saya nak tambahkan lagi direct connection bersama orang-orang Jerman, dan hopefully kita punya nama iaitu Malaysian Dortmund Fans Club lebih dikenali di Jerman juga. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi yang ingin dibincangkan, mungkin just nak cakap yang I mean very very nice, different feeling lah sebab dapat menonton game dengan warga negara Jerman juga. Dan masa half time juga sebenarnya ada tiga orang lagi Jerman yang datang dalam nak menonton game tu, dan jadi lagi meriah lah. So harap-harap mungkin next season, mungkin game biasa pun kita bukan saja warga Jerman, fan lain pun yang nak tonton, kita boleh join sama-sama lah, tonton dekat mama ke mana-mana. It'll be a very nice experience. To summarize, I think walaupun kita kalah and so on, kita nampak yang yellow wall tu representasi kita sebagai fan Dortmund. No matter what, kalah ke menang ke, nombor 1 ke nombor terakhir ke, tak kisah, kita akan will be there. You will never walk alone basically. So betul. Saya nak tambah sikit je lagi lah. Memandangkan kita dah 1 jam 11 minit record podcast ni, saya nak tambah sikit je lah. Mungkin musim yang ni juga, walaupun kita kalah, tapi musim ni dapat differentiatekan mana yang betul-betul peminat dan mana yang sekadar untuk dapatkan trofi je. Dan dalam Twitter pun banyak juga yang saya nampak memang marah, saya faham dia marah, tapi apa-apa pun kita tetap kena bersatu hati dan fokus pada musim hadapan pula. Itu nasihat daripada saya je lah, pendek saja, tapi saya harap mesej yang pendek ni patutnya boleh jadikan sebagai motivasi untuk musim hadapan pula. Sebelum kita habiskan episod ni, saya ada satu just one thing nak cakap, yang nantikan episod akan datang yang kita ada satu special guest. Kita takkan reveal sekarang, kita akan cakap nanti. And mungkin kita akan berbincang bukan saja pasal Dortmund, kita akan ada banyak konten. Kita nak bincang pasal Bundesliga and recap of the whole season. Banyak benda lagi kita boleh cakap yang pasal Bundesliga yang kita jarang discuss pasal tim-tim lain. So siapa nak join, mungkin fan Bayern ke, mungkin fan klub-klub lain yang nak dengar, please tonton, wait for our next episode. So anything else, Zain? Itu saja daripada saya. So you will never walk alone. Ashtalip Heja BBB. Itu saja dari kami di Malaysian Dortmund Fan Club. Yeah. And this is won't be our last episode for this season yet. So nantikan episode akan datang of the
The Labah Malaya Podcast. It's me, Yudis, signing off. Auf Wiedersehen. Selamat tinggal. Thank you. Bye-bye.